Okay, so hari ni kita just nak recap balik dan saya nak ulang balik lah dan nak bagi tahu dengan lebih detail tentang what we have learned in topic 6 so far. So saya dah minta semua orang buat latihan topic 6 daripada concept practice exercise, dan concept practice exercise tu very basic question. Saya minta buat soalan 6.1, question 1, 2, 3 dan juga 6.2, question 1, 2, 3, 4, 5. So ada 8 soalan dan 8 soalan tu adalah soalan yang mudah dan basic sahaja. Okay, so sekejap saya nak tengok. Saya tak perasan rupanya saya tak broadcast. Okay, sekejap. Saya tulis sekejap dalam channel sebab takut ada yang tak perasan. Okay. Okay, so dekat situ saya dah tulis untuk siapkan konsep praktis exercise 6.1 question 1, 2, 3 dengan 6.2 question 1, 2, 3, 4, 5. So basically semua orang boleh dengar saya dengan jelas? Boleh, madam. Okay, so basically untuk 6.1 kita just tengok the introduction of data, macam mana discrete dengan continuous data, macam mana group dengan ungroup data. So untuk 6.2 kita dah tengok macam mana kita nak cari mean, mode dengan median kalau kita ada ungroup data. Sebab ini measures of location untuk 6.2, dan juga hari Rabu hari tu kita cover macam mana nak buat quartile dengan percentile of ungroup data. So masa tu sebab saya tak boleh nak tulis, so mungkin you tak berapa clear lagi dengan macam mana nak cari quartile dengan percentile of an ungroup data. So hari kita akan tengoklah dengan lebih lanjut. Okay, box and Whisker plot pun saya dah tunjukkan hari tu. Okay, dan untuk buat box and Whisker plot kita perlukan 7 perkara penting ini. Yang pertama adalah dia punya minimum dengan maximum value, which is kita akan dapat straight away from our data. And then yang kita kena kira adalah Q1, Q2, Q3. So Q1, Q2, Q3 ni adalah main things yang perlu ada dalam box and Whisker plot kita. Okay, dan juga dia punya lower fence dan upper fence. Untuk dapatkan lower fence dengan upper fence kita perlukan IQR. Nak dapatkan IQR kita perlukan first quartile dengan third quartile, which is IQR adalah Q3 minus Q1. So apa yang penting dalam box and Whisker plot ni adalah nak dapatkan kita punya first quartile, second quartile which is median, dan juga third quartile, which kita dah belajar pun dekat atas hari tu macam mana nak cari quartile dengan percentile, tapi saya akan ulang balik hari ni supaya awak lebih jelas macam mana nak dapatkan quartile dengan percentile tu. Okay, so tak kisahlah kalau soalan tu tanya quartile ke percentile ke, bezanya adalah kalau quartile, okay, kalau Q1 dia 1/4 daripada data. Kalau Q2 which is median 1/2 daripada data. Kalau Q3 maksudnya 3/4 daripada data. Ini Q1, Q2, Q3. Okay, sebab kuartal kita boleh bahagi kepada 4 bahagian. Kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga dan kuartal keempat. Sebab this is quartile lah. This is quartile. Kalau percentile pula, kita boleh bahagikan data kita tu kepada per 100. Saya macam tak dengar. Okay, per 100 percentile. So macam mana nak bahagikan sampai 100 tu? Maksudnya kita ada daripada 0 sampai 100 lah.
So soalan tu bukannya setakat boleh tanya kat awak P, kalau Q1 maksudnya P25, dia boleh tanya P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 sampailah P100. Dia nak tanya P10 boleh, P70 boleh, P99 boleh. So kalau P ni maksudnya percentile, kalau Q tu maksudnya quartile. Okay. So apa yang penting untuk kita construct kita punya box and Bishker plot tu adalah dia punya quartile. Tapi macam saya kata nak cari percentile dengan quartile ni step dia sama sahaja. Okay, kita tengok macam mana nak cari percentile, boleh ke H5, P5? Boleh madam. Okay, so sebab saya tahu ada yang tak clear dengan macam mana nak cari quartile dengan percentile yang masa kita belajar hari Rabu hari tu. So saya rasa bertanggungjawab untuk terangkan balik. So untuk buat box and Whisker plot ni kita perlukan 7 data penting yang saya kata tadi yang bermula dengan Q1, Q2, Q3, minimum, maximum, upper fence dengan lower fence. So this lower fence, this is the 7 important things yang kita kena cari sebelum kita construct kita punya box and Whisker plot ni. So kita akan start dengan yang pertama, Q1. Q1 adalah quartile, first quartile. So macam mana nak kira Q1? Sebenarnya kita perlu cari dia punya R dulu. K1/4 daripada keseluruhan data kita, N kita. N kita dalam kes ni berapa ada data dia? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So data kita ni N dia adalah 16. So kita nak 1/4 daripada 16 ni. Tapi kita bukannya nak value 1/4 daripada 16 dapat berapa. Bukan itu jawapan dia. Kita nak dia term yang keberapa tu. Sebab tu ada TH dekat sini. So 16 bahagi 4 adalah 16 bahagi 4 adalah 4. Term keempat. So bila yang kita dapat ni, term yang kita dapat ni dalam bentuk integer, apa yang kita kena consider adalah untuk cari dia punya Q1 dia adalah term yang keempat kena tambah term yang kelima bahagi 2. Tak boleh terus ambil term yang keempat macam tu. Tak. Itu formula dia. Kita kena ambil term yang keempat campur term yang kelima. Tapi masalah dengan kita punya data ni adalah kita tak arrange dia dulu tadi. So sepatutnya kita kena arrange dia dulu. Okay. Dan hari tu saya salah arrange sebab saya tertinggal 1/22. 22 ada 4 tapi dalam data yang saya arrange hari tu ada 3 sahaja. So jom kita arrange sama-sama, boleh lah? Kita tolong arrange sama-sama supaya saya tak salah. Okay, kita start dengan 8, 10, 8, 10, lepas tu 18, ada 18, oh ada 16, very good. Lepas tu 18, 19, 19 ada 2. Very good. Okay, ada 20, 21, 22. Tak ada 21. So 22. 22, 22, 22. Ada 4. Apa dia? Ada 4. Ada 4. 22 ada 4 kali. Itu yang saya salah hari tu. And then 23, 24, 24 dengan 26 dan juga 30. 40. Belum 23 dah, 24. 24, lepas tu 26, 30 dengan 40. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So ini adalah list of numbers yang kita boleh listkan. So kita boleh arrangekan dia jugalah sebab dia tak bagi dalam bentuk jadual. Dia bagi dalam bentuk list of numbers macam ni. So cukuplah N kita 16. So kita pergi balik tadi macam mana kita nak cari Q1. Mula-mula kita kena dapatkan R dia 1/4 daripada keseluruhan data 16. So saya selalu letak TH ni sebab saya nak bagi tahu bahawa itu bukan jawapan saya. So sebab 4 ni adalah integer, apa yang kita kena perlu buat untuk dapatkan Q1
So Q1 kita adalah term yang keempat akan tambah term yang kelima bahagi 2. So jawapan kita dapat adalah 18.5. So ini adalah Q1 saya. Okey, seterusnya saya nak cari Q2. Q2 ni adalah median, sama juga dengan median. Sama lah juga dengan P50, persentil yang ke-50, 50%. Okay, anyway, so nak cari Q2, tadi kita kata dia half of the data. So 1/2 darab 16. So kita tengok kita dapat integer ke tak? 16 bahagi 2, 8. Dapat integer. So kita tahu nak dapatkan Q2 kita adalah, kita tengok term yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Term yang ke-8 tambah term yang ke-9 bahagi 2. So jawapan dia 22. Okay, boleh follow lagi semua orang? Tak? Boleh madam. Okey, apa-apa tanya je, interrupt sahaja ya. Dan seterusnya kita perlukan Q3. So Q3 kita adalah, kita dapatkan R dia dulu. 3/4 sebab dia third quartile kan. 3/4 darab 16. Okey, so 16 bahagi 4, 4 darab 3, 12 lah. So masih lagi integer. So bila dia integer, kita kata kita kena tambah dengan term yang selepas dia. So term yang selepas dia adalah, kita tengok term yang ke-12 ni 16, 15, 14, 13, 12. Okay, so ini term yang ke-12, term yang seterusnya adalah 13, 24 tambah 24 bahagi 2 kita akan dapat 24 juga. So these are the three important things yang kita kena cari dulu, Q1, Q2, Q3. So then kita dah dapat, so tak ada masalah. And then kita perlu cari pula kita punya minimum dengan maximum. So minimum dengan maximum kita boleh dapat straight away daripada kita punya data ni. So minimum kita adalah 8 dan maksimum kita adalah 40. Dan selain daripada tu, kita juga perlukan upper fence dengan lower fence. Ingat upper fence dengan lower fence, formula dia memerlukan IQR. So IQR adalah Q3 minus Q1 which is 24 tolak 18.5. Okay, tolong kirakan berapa 24 tolak 18.5? 5.5. 5.5. So ini belum upper fence dengan lower fence. Kita cari pula upper fence dengan lower fence. So upper fence adalah Q3 plus 1.5 IQR. So gunakan kalkulator awak. Q3 adalah 24. Darabkan, tambahkan dengan 1.5 darab 5.5. So kira 24 tambah 1.5 darab 5.5. 32.25. 32.25. So that is your upper fence. Dan lower fence kita adalah Q1 minus 1.5 darab IQR. So dia adalah 20, mana Q1 kita 18.5. 18.5 tolak 1.5 darab 5.5 IQR kita. So kita guna kalkulator untuk dapatkan kita punya lower fence 10.25. So nampak tak, these 7 things adalah benda yang kita perlukan untuk buat kita punya box and Wishker plot ni. Okay, so this is your Q1, Q2, Q3 untuk buat box dia, minimum maximum untuk tengok dia punya Wishkers tu berhenti dekat mana, upper fence dengan lower fence tengok ada outliers ke tidak. So now kita boleh lukis kita punya box and Wishkers plot. First start dengan skala. So satu garis nombor. Salah. Okay. Kita buat satu garis lurus. Salah kat situ pula. Tak nak. Kejap minta maaf, saya memang tak berapa bagus sebab melukis ni. Okay.
Okay, so ini adalah garis lurus kita dan kita perlukan skala. So skala tu mesti kita dapatkan based on kita punya data lah, data. So data kita start daripada 8 sampai 40 dan kita punya minimum 8, maksimum 40, advance kita 10 dengan 32. So bolehlah kita start dengan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Okey, cukuplah sampai situ kita punya skala. So sekarang kita just plotkan apa yang kita ada ni. Q1 18.5. Okay, minimum kita 8. Minimum kita 8. Maksimum kita 40. Tengok fence kita pula. Fence kita 10.25. Ni 10.25 dan lower fence dan upper fence kita 32.25. Okay. So ini adalah fence kita. So kita punya whiskers tu tak boleh lebih daripada fence. So maksudnya kita kena tengok data yang sebelum 32.25. So data yang sebelum 32.35 adalah 30. So kita punya whiskers akan stop kat sini. Data yang sebelum 8 adalah 10. 10 pun tak kena juga. Dia keluar daripada fence. So data sebelum tu adalah 16. So kat sinilah 16 tu. Maksudnya whiskers kita akan sampai situ sahaja. Sini sahaja 16. Okay, dan 30. 40. 8 dengan 10 ni dia terkeluar daripada fence. Memang kita tak boleh buat apa dengan data ini. Okay. So 16 dengan 30 ni yang kat dalam fence. Okay. And then kita plot kita punya Q1, Q2, Q3. Ada orang dia suka plot Q1, Q2, Q3 dulu. Tak apa. Tak ada masalah. So Q1, Q2, Q3 akan membentuk kita punya box. So box kita kat sini lah. Okay. Ini adalah Q1 kita 18.5. Lepas tu Q2 kita 22. Dan juga Q3 kita 24. Kat sini. Okay, macam tu lah kita punya boxnya. Dan this is the whiskers. Whiskers tu yang paling sikit adalah sampai 16 sahaja yang sebelum outlier dan 30 sebelum outlier kita 40. So siapa outlier dalam soalan kita ni? Outliers 8, 10 and 40. Okay, kalau awak nak tengok solution yang lebih kemas dan cantik, boleh refer yang saya post dekat dalam channel tu. Untuk example 13 ni, boleh H5P5? Boleh madam. Boleh Okay, madam. seterusnya kita tengok lagi sekali. Kita nak construct box and whisker plot untuk soalan ni pula. Okay, so bezanya dengan soalan tadi dia bagi list of numbers, yang ni dia bagi dalam bentuk table. So dalam bentuk table ni maksudnya dia nak cakap 1 ada 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ada 13 kali. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 sampai 13 kali. Sebab tu dia tak listkan nombor tu sebab tak relevan kita nak listkan nombor macam kalau setakat tadi 22 je yang ada 4 kali, yang lain tu semua macam sikit-sikit kan. Bolehlah kita listkan lagi. Tapi sekarang ni 2 sampai 13 kali. Kita nak listkan dia tak relevan. So dia bagi dalam bentuk table. So bila dia bagi dalam bentuk table, kita kena tahu jugalah macam mana nak baca kita punya Q1, Q2, Q3 tu daripada table ni. Okey, kita tengok dulu Bila saya dapat dalam bentuk table ni, saya suka buat dia punya kekerapan longgokan. Cumulative frequency dia. So this is dia punya frequency. So saya suka buat cumulative frequency dia sebab saya nak tengok. Okay, untuk 1 dia 7 kali je. Tapi bila dia sampai 2, 7 tambah 13, 20 kali. Maksudnya kalau saya nak cari term yang ke-14, term yang ke-13, dia dalam ni lah. Dalam di antara 7 sampai 20 ni. Maksudnya dia term yang kedua. Okay, 20 campur 9, 29. 29 campur 7, 36. 36 plus 7 is 40. 43 plus 2 is 45. 45 plus 1, 46. 46 plus 1 is 47.
47 plus 1 is 48. So saya tahulah total number of student saya adalah 48. So dalam kes ni N adalah 48. N adalah 48. Macam mana saya tahu? Okey. Saya buat cumulative frequency ataupun awak tambah semua. 7 tambah 9 tambah semua ni, you akan dapat total dia adalah 48. Pun sama jugalah konsep dia. Okey, nanti awak tengok kenapa saya buat cumulative frequency ni supaya saya senang nampak. Kalau saya kata sekarang ni, saya nak term yang ke 16 contohnya. Macam mana awak nak cari? Awak kira ke, oh dia ni 7, ni 13. So term yang ke-16 mestilah dekat dalam ni kan. Okay, 16 senang. Cuba saya kata saya nak term yang ke-25. Macam tu. Kat mana term yang ke-25? Bila saya nampak, oh kalau takat 3 ni dia sampai 29. Maksudnya term yang ke-25 mesti dekat dalam 3 ni. Macam tu lah. Sebab tu lah saya buat dia punya kekerapan longgokan tu. Ada soalan tak so far? Ini tak ada lagi madam. Tak ada, tak ada, kita madam. teruskan buat dia punya first quartile. Ingat first quartile adalah 1/4 daripada kita punya N, which is 48 kan. So 1/4 48 bahagi 4. Awak pun dapat 12. So term yang ke 12 sebab ini adalah integer. So kita kena buat dia punya Q1 sebenarnya term yang ke-12 campur term yang ke-13 bahagi 2. So term yang ke-12 dekat dalam mana? Dekat dalam sinilah. Dekat dalam ni. Dekat dalam 2 ni. Okay. Term yang ke-13 pun kat dalam 2. So Q1 equals to 2. Macam tu sahaja. Bukan 13. Bukan 13. 13 ni adalah kekerapan 2 tu. Dia datang berapa kali 2 tu. Dia wujud, dia occur berapa kali. Itu kekerapan dia. Tapi nombornya adalah 2. Macam ni lah saya kata tadi. Kita senaraikan 1 sampai 7 kali. Lepas tu 2 sampai 13 kali. Lepas tu sekarang kita nak cari term yang ke-12. So term yang ke-12 ini 7 tadi kan. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Term yang ke-13 pun 12 juga. Ni term yang ke-12. Ni term yang ke-13. Tambah 2 bahagi 2 dapat 2 juga. So sebab itulah Q1 sama dengan 2. Tapi kita tak listkan macam ni saya kata sebab kalau nombor tu banyak, susahlah kalau awak nak listkan. Kalau awak tak biasa pakai table. So, biasakanlah tengok bacaan data tu daripada table. Okay, so itu untuk Q1. Seterusnya kita cari median dia pula Q2. Saya kata apa? Half. 1/2 daripada data. 1/2 daripada data. So 48 bahagi 2 dapat 24. So sama juga 24 adalah integer. So bila integer untuk dapatkan kita punya Q2, kita tengok term yang ke-24. So dekat dalam ni 3. Term yang ke-25 pun dekat dalam ni juga. Sebab ni sampai 29 kan. So term yang ke-24, ke-25, ke-26, 27, 28, 29 semua dekat 3 ni. So 3 tambah 3 bahagi 2 dapat 3 juga. Okey, Q3 adalah 3/4 darab dengan 48 sebab Q3 third quartile adalah 3/4 daripada data. So kita dapat 36. So 36 pun integer. So Q3 adalah kita tengok term yang ke-36. Nampak ini bahaya sebab dia dekat borderline. So term yang ke-36 adalah 4. Term yang ke-37 adalah 5. So macam mana nak dapatkan Q3 ke term yang ke-36 tambah term yang ke-37 bahagi 2. Kenapa sebelum ni saya tak tulis? Sebab dia adalah nombor yang sama. 2 tambah 2 bahagi 2. 3 tambah 3 bahagi 2. Tapi untuk term yang ke-36 dengan 37 nombornya dah berbeza. Sebab term yang ke-36 adalah 4. Term yang ke-37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 adalah 5. So, kita kena buat 4 tambah 5 bahagi 2 lah. Okay. So, 4 tambah 5 bahagi 2 kita dapat 4.5. Okay, faham tak kelas macam mana nak dapatkan Q1, Q2, Q3 ni? Okay. Faham. Dia punya formula memang asalnya beginilah. Yang penting ya. Yang penting.
Q1 1/4 daripada data, Q2 1/2 daripada data, jadi 3/4 daripada data. Okay. So and then seterusnya benda yang mudah lah, kita cari dia punya minimum. Minimum berapa? Minimum bukan 7. Minimum adalah 1. 1. Maksimum adalah 9. Kita cerita pasal grade ni Kita nak consult about you of the following grade ni lah. Grade ni yang kita nak tengok ni adalah kekerapan dia sahaja. Okay, macam saya kata tadi, kita perlu listkan nombor tu 1, 7 kali 2, 13 kali dan seterusnya. So minimum kita 1, maksimum kita 9. IQR kita adalah Q3 minus Q1 which is 4.5 tolak 2 which is 2.5. Kenapa penting nak cari IQR ni? Sebab kita nak cari dia punya lower fence which is Q1 tolak 1.5 IQR which is 2 tolak 1.5 darab 2.5 which is negatif 1.75. Data boleh negatif, jangan risau. Dan upper fence kita adalah Q3 plus 1.5 IQR which is 4.5 plus 1.5 darab 2.5. Okey, penting sangat untuk awak dapatkan Q1, Q3 dengan Q2 yang betul. Sebab tu saya ajar 2-3 kali. Sebab kalau awak salah sini, box plot salah, lower fence salah, semua pun salah. Sekejap iklan. Kita akan buat ini tak, kita akan buat sebab lampiran 1 ni dia tak ada formula. Nanti kita akan paste dekat sini. Okay, so tapi dekat lampiran 3 ni kan ada formula. Inilah yang kita akan buat untuk bahagian A, combine exit entrance. Untuk bahagian B yang bawah, data keberkesanan. So first thing first, Kak Cik kena senaraikan dulu macam kelas Kak Cik H1P1 kan. Dekat combine dia ni dah nombor dia berapa, dah noted dah 940 sampai tu. Yang tu lah Kak Cik notetkan dulu. Dekat lampiran 3, lepas tu nanti kita copy paste dekat situ. Macam tu lah. Okay, so yang kalau nak senang Kak Cik, tapi apa, yang penting buat yang macam ni je. Saya memang senaraikan dulu. Kalau senaraikan dulu senang. Nanti je. Okay. Sila. Okay, boleh. Sampai upper fence tadi kita dapat 8.25. So dah dapatlah 7 benda penting untuk box plot kita tadi. Okay, now kita boleh lukislah kita punya box plot. H5P5 ada lagi tak dengan saya? Ada madam. Ada madam. Okay. So box plot tu saya macam tak berapa cantik kan lukis. Awak boleh tengoklah yang saya lukis dekat dalam nota yang saya bagi tu. -2, -1, 0, 1, 2, 3. Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So fokus saya pagi ni adalah nak recap balik kat awak macam mana nak cari Q1, Q2, Q3 dengan betul. Sebab kalau awak tak dapat cari kuartal dengan betul untuk ungroup data ni, so nak buat box plot pun salah, nak cari jawapan dia pun salah. So banyaklah yang akan bermasalah kalau awak tak reti nak cari Q1, Q2 dengan Q3 ni tadi. Okay, so based on those 7 points tu, awak boleh lukislah kita punya box plot. Boleh tengok lower fence kita -1.75, upper fence kita 8.25. Tengok maksimum kita 9. So dia terkeluar daripada upper fence kita. So kita tengok data yang sebelum 9 adalah 8. Okay, so 8 akan jadi stopping point untuk kita punya wish curse. Minimum kita 1. Q1 kita 2, Q3 kita 3 dan Q2 kita 3 dan Q3 kita adalah 4.5.
Okay, so kita pun lukislah box plot ni berserta dia punya whiskers. Dan kalau awak perasan, kita punya shape of the distribution is positively skewed sebab tengok dekat box ni pun dia panjang ke belah kanan dan whiskers dia pun panjang ke belah kanan. Memang selalunya begitulah. Okay, so dia tak tanya distribution tapi kalau dia tanya kita tahu jawapan dia adalah positively skewed. Dan ada outlier tak untuk kita punya box and whisker plot ni? Ada outlier tak? Ada madam. Ada berapa outlier kita? Outlier kita adalah 9. So ini adalah kita punya outlier lah. Okay, ni 8. Saya suka untuk apa? Apa tu orang kata? Labelkan balik kita punya value tu supaya kita tahu yang kita buat tu tak salah lah. 2, 3, 4.5. Okay, macam tu. Alright, so itu untuk soalan yang dia bagi ungroup data dalam bentuk table. Dia juga boleh bagi ungroup data ni dalam bentuk stem and leaf diagram. So dekat sini sebenarnya data yang kita ada adalah 1, 1, 2, 12, 13, 15, 15, 15, 16. Okay. Sebenarnya awak tak perlu susahkan diri nak orang kata senaraikan dia balik dalam bentuk list of number, tak perlu sebab dalam stem and leaf diagram ni pun lagi senang lah untuk kita nampak. Dengan table pun lagi senang untuk kita nampak. Plus lagi senang untuk kita kira juga. Okay, contohnya kat sini dia ni 3 Yang sar ni 3. Yang belas-belas ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 3, 9. Ni saya buat dia punya cumulative frequency. Saya conteng je lah kat sini. 9 tambah 6, 15. 15 tambah berapa ni? Betul ke saya kira ni? 9, 21, 15. 15 tambah 9, 24. 24 tambah 5, 29. So saya tahu total data N kita ni adalah 29. N sama dengan 29. So konsep yang sama, kita nak buat box and whisker plot. So kita perlukan apa? Sama. Q1, Q2, Q3. So ulang balik. Q1 adalah 1/4 daripada N kita, 29. Saya letak TH ingat sebab saya tak nak awak ingat itu jawapan dia, tak. Kita nak tahu dia term yang keberapa sahaja. 29 bahagi 4 kita dapat dia adalah 7.25. Ni yang lain sikit daripada yang kita buat sebelum ni. Kita dapat bukan integer, non-integer. So bila dia bukan integer, awak tak perlu nak tambah term yang seterusnya bahagi 2, tak perlu. Okay, kita terus je ambil. Dia adalah term yang ke-8. So term yang ke-8, kita tengok daripada sini, ini term sampai term yang ke-9. So maksudnya term yang ke-8 dia adalah 15. Okay, kena pandai baca tu. Kena pandai baca tu. Kalau tak faham apa-apa nombor yang saya tulis kat sini, tolong tanya terus. Okay, Q2 pula adalah 1/2 half daripada data kita. So 29 bahagi 2 kita dapat tadi 1/4 bagi 29 7.25. And then 29 bahagi 2 dapat 14.5. 14.5. Okay, 14.5. Okay, walaupun tadi 7.25, tapi kenapa kita tak bundarkan dia jadi 7? Memang kita punya formula kita kena pergi kepada next integer. Next integer. Bukannya 7.25 jadi 7. Kalau 14.5 baru jadi 15. Tak, dia semuanya mesti kena term yang selepas itu, the next integer. So 14.5 akan jadi 15. So term yang ke-15, kita tengok term yang ke-15 adalah 28. So Q2 kita adalah 28 dan seterusnya Q3 3/4 daripada keseluruhan data 29 and kita 29. So kita pun buat 7.25. 1.75. 21.75. So term yang keberapa kalau 21.75? Kita kena tengok the next term which is 22. 22nd term. Okay, 22nd term ini term yang ke-24. Term yang ke-24, term yang ke-23, term yang ke-22. So 37. So kita dah dapat Q1, Q2 dengan Q3 kita. So daripada sini kita boleh tengok minimum kita 1,
straight away from the data. Dan maksimum kita berapa? Maksimum kita 48. Okay, sebab dia kata 1, 2 means 12. So 0, 1 means 1 lah. 1, 2 means 12. 4, 8 means 48. Then IQR adalah Q3 minus Q1 which is 37 minus 15. 37 minus 15 dapat berapa? 22. Okay, so kita dah dapat 5 perkara penting untuk buat kita punya box plot. And then next one adalah untuk awak cari upper fence dengan lower fence dia. Upper fence adalah Q3 plus 1.5 IQR. So Q3 kita 37 tambah 1.5 darab dengan 22 which 70. is 70. Thank you. Dan lower fence we will get to find using Q1 minus 1.5 I QR which is 15 minus 1.5 times 22 which is negative Negatif 18. So we have all the important information that we want, the Q1, the Q2, the Q3, the minimum, the maximum, the upper fence and the lower fence. So we can draw straight away our box and whiskers plot. Sekejap lagi. Okay. Kita nak cari dia punya mana. Tak keluar pula dia. Okay, macam tu. Okay, sebab kita punya data start daripada 1 sampai 48 dan fence kita daripada negatif 18 kat situ. So, saya boleh buatlah negatif 20, negatif 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okay, so ni fence kita dah jauh kat belakang. Tak kena pun dekat kita punya maksimum dengan minimum. So dia tak effect lah sebenarnya. Dia tak ada outlier lah dan kata lain. Okay, ni minimum maksimum. Ni minimum 1, maksimum 48. Q1 kita 15. Q2 kita 28 dan Q3 kita 37. So ini box kita buat daripada Q1, Q2, Q3 dan tu dia punya whiskers lah. So kalau nak tengok yang tak berapa comot macam yang saya bagi dekat dalam channel tu solution dia. So itu adalah untuk Q1, Q2, Q3 untuk ungroup data. So ungroup data ni dia boleh direpresent dalam bentuk list of numbers ni ataupun dalam bentuk table ataupun dalam bentuk stem and leaf diagram. So semua tu adalah ungroup data. Saya tak nak awak confuse sebab next week kita nak tengok pula macam mana nak kira measures of location which is mean, mode, median, quartile dengan percentile dalam group data. So apa beza group data? Group data dia dalam table tapi dia punya orang kata apa, data tu dia mesti ada interval. Kalau macam ni table juga tapi data dia tak ada interval. So ini adalah ungroup data. So group data tu dia punya data tu dia ada daripada interval mana ke interval mana lah. Okay. So itu adalah cara untuk cari Q1, Q2, Q3. Kalau soalan tu tanya, untuk soalan ni lah kan, contohnya dia tanya P70. Percentile yang ke-70 konsep dia sama. Cuma beza dia kalau Q1, Q2, Q3 awak bahagi dengan 4. Kalau percentile, kalau quartile kita bahagi 4. Kalau percentile kita bahagi 100. So kalau dia nak P70 maksudnya awak kena cari 70 per 100 daripada N. N kita contohnya 29. Ingat saya letak TH. So 70 bahagi 100 darab 29. So saya dapat 20.3. Ni apa? TH. Term yang ke-20.3. So the next term adalah term yang ke-21. So kita pun carilah term yang ke-21. Term yang ke-21 dalam soalan ni adalah, so kita dah buat tadi cumulative kan. So kita tahu ni 24, 23, 22, 21. Term yang ke-21 adalah 35. So P70 adalah 35. Jawapan dia macam tu. Senang sahaja. Yang beza kan antara quartile dengan percentile tu adalah dia punya depan ni. Kalau 70, 70 kalau
P maksudnya per 100, 70 tu, 70 ke atas lah. Kalau dia tanya Q, Q2 tadi, kenapa 1/2? Sebab Q2 adalah 2/4. So, samalah juga dengan 1/2. Q1 adalah 1/4. Q3 adalah 3/4. Sebab tu, kalau soalan tu tanya P25 adalah sama nilai dengan Q1. Sebab P25, 25/100. Q1, 1/4. Sama kan nilai dia. Okey? P25 sama dengan Q1. Okay, kalau dia tanya P50, P50 adalah Q2 ataupun median. Kan? Sebab median adalah half of the data. Q2 adalah 2/4. 50 adalah 50/100. Okay, so nilai dia semua sama. Kan? Nilai pecahan ni semua sama. Dan lagi satu saya kata apa yang sama? Q3 adalah sama dengan Q3. P75. Very good. Q3 sama dengan P75 sebab 75 adalah 75/100. Q3 adalah 3/4. So, dua-dua ni pun 3/4. 75 bagi 100 pun 34. So, sebab itulah ini dengan ini adalah benda yang sama sebenarnya. So, jangan takut kalau soalan tu minta kuartile ataupun percentile untuk ungroup data. Guna je formula yang saya ajar awak tu. Darabkan dengan total number of n. Kalau kita punya term tu adalah term yang dalam bentuk integer, so kita kena buat yang macam sebelah ni. Kita tambah dengan next one bahagi 2. Tapi kalau term tu dia dalam bentuk non-integer, dia perpuluhan, lagi senang. Tak perlu nak tambah dengan next term. Kita kena terus ambil the next term tu sebagai kita punya Q1, Q2, Q3 quartile ataupun kita punya percentile. Ikut soalan tu minta apa. So, saya harap semua orang boleh buat latihan konsep praktis yang sangat mudah tu 6.1, 1, 2, 3 dengan 6.2, 1, 2, 3, 4, 5 dengan mudahlah sebab awak dah faham macam mana nak cari mean, mode, median, kuartile dengan percentile untuk ungroup data. So saya sangat harap ke semua student saya 128 orang ni tolong start buat. Jangan tangguh-tangguh buat homework yang saya bagi ni sebab benda ni mudah. So rugi kalau awak tangguh-tangguh nanti awak sendiri tak faham. Tak, benda ni adalah benda yang mudah. So kalau tak faham terus tanya, terus fahamkan dan insya-Allah awak akan faham. So sekali lagi saya kata kerja yang saya bagi ni tak banyak, awak mampu buat dan dia adalah benda yang mudah. Kalau awak rasa tak faham, tolong terus tanyalah. So itu sahaja pesanan saya. Next week kita akan sambung dengan measures of location untuk group data dan juga kita sambung dengan 6.3 measures of dispersion. So itu sahaja daripada saya. Thank you H5P5. Saya akan upload video ni dekat dalam YouTube untuk rujukan kawan-kawan yang lain untuk buat latihan 6.1 dengan 6.2. Okay, especially untuk macam mana nak kira kuartile dengan percentile for ungroup data. Okay, thank you everyone. Itu saja daripada saya. Recording ini saya upload dekat YouTube dan recording MacBus yang saya